Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysianow.com bertajuk Bekas Ketua Hakim ingatkan Agong tertakluk dengan nasihat Peguam Negara walau tidak popular. Abdul Hamid Mohamad berkata, kegagalan Agong untuk mengikut nasihat dalam menjalankan tugas rasmi boleh dicabar undang-undang di mana Peguam Negara tidak boleh bertindak sebagai pembelaan. Bekas Ketua Hakim Negara Abdul Hamid Mohamad mengingatkan yang di-Pertuan Agong sebarang tindakan yang bertentangan dengan nasihat Peguam Negara boleh menyebabkan berdepan dengan cabaran undang-undang yang menyebabkan keputusan boleh dibatalkan di mahkamah sambil menambah beliau perlu mengikut nasihat kerajaan walaupun ia adalah satu perkara yang tidak popular dan dikritik oleh ahli politik. Katanya, jika yang di-Pertuan Agong membelakangkan nasihat Peguam Negara dan sekiranya berlaku cabaran terhadap sesuatu keputusan atau tindakan yang di-Pertuan Agong di mahkamah, Peguam Negara sukar untuk mengambil tanggungjawab pembelaan. Katanya sambil memetik artikel 145/2 Perlembagaan Persekutuan. Pandangan beliau itu terkandung dalam sebuah kenyataan bersama pensyarah kanan undang-undang yang juga penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu Sam Rahayu Abdul Aziz bagi memberikan respons kepada gesaan terbaru daripada Raja-Raja Melayu selain beberapa cadangan ahli politik yang menggesa Putrajaya bersidang semula dan menamatkan perintah darurat dilaksanakan ketika ini. Katanya, kami berpendapat orang-orang lain yang memberi nasihat kepada yang di-Pertuan Agong sekiranya ada sukar untuk dijamin locus standi bagi mencela atau membela dalam sesuatu prosiding di mahkamah. Mereka turut memberi amaran mengenai sebilangan pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan kerajaan cuba melibatkan istana bagi melakukan apa yang mereka mahu walaupun jelas ia di luar bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu perlu waspada supaya institusi berraja tidak termasuk perangkap mereka. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang bijaksana perlu senantiasa berwaspada bahawa Baginda adalah Raja berperlembagaan di mana amanah yang diberi Baginda galas adalah diperuntukkan oleh perlembagaan. Baginda semua juga tertakluk kepada kedaulatan undang-undang dan perlu patuh kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan. Mereka berkata kerajaan bertanggungjawab sepenuhnya bagi setiap keputusan yang diambil oleh Agong berdasarkan nasihat Peguam Negara. Perdana Menteri dan Kabinet walaupun ia mungkin tidak disukai oleh parti-parti politik daripada kedua-dua pihak NGO dan orang ramai. Kata mereka, remedi mereka adalah di peti undi. Mereka boleh mengkritik kerajaan dan parti memerintah sekuat-kuatnya, tetapi bukan mengkritik yang di-Pertuan Agong kerana bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet atau Peguam Negara. Itulah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diamalkan. Hamid bersara daripada jawatan Ketua Hakim Negara pada 2008 selepas 50 tahun berkhidmat dalam bidang kehakiman negara. Antara kes yang beliau ketuai adalah kes rayuan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim bagi sabitan kes liwat di mana Hamid yang mengetuai Mahkamah Persekutuan ketika itu membebaskan beliau pada 2004 selain turut bertanggungjawab dalam kes saman bank yang menyaksikan Agong diarahkan membayar sebanyak 3.2 juta. Dalam kenyataan yang sama, Hamid berkata Agong perlu menerima nasihat Perdana Menteri, Kabinet dan Peguam Negara dalam urusan rasmi walaupun mungkin nasihat itu tidak disenangi oleh Baginda. Tetapi selagi ia bukan mengenai perkara yang Baginda mempunyai budi bicara, Baginda kenalah menerimanya dengan mengambil kira peranan Baginda untuk mendapatkan maklumat secukupnya sebagaimana dibenarkan dalam perlembagaan dalam perkara 40/1 perlembagaan katanya. Dalam kenyataan itu juga, Hamid dan Sam Rahayu turut menolak cadangan Dr. Mahathir yang mahu kerajaan menubuhkan Majlis Khas Operasi Negara yang melapor operasinya kepada Agong. Selain gesaan ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali yang menggesa Raja-Raja Melayu melantik Perdana Menteri baru. Mahathir mencadangkan sebuah jawatan kuasa yang mirip dengan Majlis Gerakan Negara yang ditubuhkan pada tahun 1969 susulan rusuhan kaum yang berlaku dalam negara. Hamid mengingatkan mageran yang ditubuhkan itu adalah ketika negara
tidak memiliki kerajaan selepas pilihan raya pada tahun itu, di samping turut berkata melaporkan operasi kepada Agong juga tidak dapat dipertahankan kerana kerajaan yang memiliki sumber daya yang mutlak. Katanya, katakanlah kerajaan menuruti nasihat Peguam Negara bahawa penubuhan Mageran itu tidak sah dan oleh itu adalah salah bagi kerajaan memberi dana untuk membiayai aktiviti Mageran dan oleh itu kerajaan enggan memberi dana kepada Mageran. Bagaimana Mageran akan berfungsi, kata mereka. Hamid turut menolak gesaan supaya Raja Melayu melantik Perdana Menteri yang baru. Mengatakan bukan saja Dewan Rakyat yang menentukannya tidak bersidang ketika ini. Ia juga tidak termaktub dalam peruntukan kuasa mereka dalam perlembagaan. Kami katakan Majlis Raja-Raja tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Tugas dan bidang kuasa Majlis Raja-Raja ditetapkan oleh perlembagaan perkara 38 jadual ketiga dan jadual kelima perlembagaan. Dalam pada itu, Hamid dan Samrahayu menolak untuk memberi ulasan berkenaan dua kenyataan berasingan oleh Agung dan Raja-Raja Melayu yang menggesa Parlimen bersidang semula dan menamatkan perintah darurat, mengatakan ia adalah pendapat dan pandangan Raja-Raja. Mereka berkata sebarang keputusan Agung mestilah sejajar dengan undang-undang dan perlembagaan, bukan sekadar melihat kepada keselesaan penerimaan parti-parti politik. Adalah menjadi tanggungjawab parti yang memerintah untuk menangani aspek politik kepartian, kata mereka. Sekian berita ini dipetik daripada Malaysia Now yang bertarikh 21 Jun 2021 bertajuk Bekas Ketua Hakim ingatkan Agung tertakluk dengan nasihat Peguam Negara walau tidak popular. Artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan tidak menggambarkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Kita jumpa lagi. Dan kita berdoa semoga kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan terus dapat dikekalkan. Kita berdoa semoga di-Pertuan Agong akan diberikan kebijaksanaan dan juga diberikan kesihatan walafiat sehingga akhirnya. Kita berdoa politik Malaysia akan terus menjadi semakin baik. Kita berdoa semoga semua ahli politik dapat memikirkan jalan terbaik untuk negara Malaysia mengalahkan pandemik COVID-19 ini. Bagi rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama untuk memberikan kerjasama kepada kerajaan sedia ada untuk kita mengalahkan COVID-19. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita, stay at home, jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga diri, jaga keluarga, ikuti SOP yang telah ditetapkan untuk kita mematahkan dan seterusnya kita memberhentikan penularan wabak COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia. Sekian daripada The Twin TV, berita-berita terkini setiap masa. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia, selamat tengah hari Malaysia, selamat petang Malaysia, selamat malam Malaysia. Bye-bye.